Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tersambung perkara yang boleh gangguan yang dilakukan oleh jin terhadap manusia, beberapa bentuk. Antaranya, mereka boleh membunuh manusia dengan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Salah satulah yang jin boleh buat, bunuh orang. Tapi dengan syarat dia kena menjadi sesuatu lah, menjadi sesuatu untuk bunuh orang. Jangan kata jin boleh bunuh orang, kuman yang tak nampak pun boleh bunuh orang, nyamuk boleh bunuh orang. Yang mematikan kita lah Allah Ta'ala. Asbab penyebab boleh jadi kuman, virus, bakteria, termasuklah jin. Baik. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Muslim pada kitab As-Salam dan dari sahihnya bahawa Abu Sa'id menemui Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Dia berkata, aku mendapati dia sedang solat. Lalu aku duduk sambil menunggunya hingga dia selesai solat. Tiba-tiba aku mendengar ada suara gerakan di arajin yang ada di pinggir rumah. Aku menoleh, ternyata itu ular. Ni seorang sahabat namanya Abu Sa'id nak jumpa Abu Sa'id Al-Khudri kat rumah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia datang rumah Abu Sa'id Al-Khudri tengah semayang. Tengah semayang dia tak boleh nak kacau lah, tapi dia dah datang lah rumah tu. Lalu duduk sambil tunggu, dia tengok dekat shilling ataupun alang ada benda berbunyi-bunyi. Lalu dia tengok, dia nampak ada satu ular. Maka dia pun cuba nak membunuh ataupun nak halau ataupun nak buat sesuatu lah kat ular tu. Lalu diberi isyarat oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan tangan. Lalu dia pun duduk. Tengah semayang, dia boleh bagi signal macam tu. Kita pun boleh bagi sebenarnya. Kalau orang duk bagi salam, kadang-kadang kita boleh angkat tangan, nak bagi tahu kita tengah semayang. Tapi jangan kita bercakap, just bagi signal. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat dia, tengah semayang apa ni siang-siang. Orang tak tahu dia semayang apa, sahabat tak tahu dia semayang apa. Lalu tanya-tanya, dia cakap dia tunjuk langit, semayang gerhana matahari macam tu. Tapi dia tak jawab lah, dia tunjuk jari dengan isyarat. Pada Nabi SAW pun sama, bagi isyarat tengah semayang untuk bagi tahu orang kita tengah semayang tu boleh. Jangan cakap. Orang duk mak. Itu. Aku tengah semayang itu. Jangan cakap aku tengah semayang. Angkat tangan cukup. Ini signal. Signal boleh. Cakap tak boleh. Baik. Lalu Abu Sa'id pun cakap dekat kawan yang nak pergi terkam ular tu, macam dia cakap jangan macam tu lah. Jadi kawan yang datang ni pun pelik lah. Asal kau tak bagi aku nak hambat ni, ular atas rumah kau ni. Okey, habis semayang, dia cakap macam ni cerita dia. Kau tengok rumah depan rumah aku tu, ular tu duk ada lagi tu. Okey, ular tak bisa lah. Dia pun dah tahulah ular tu, bukan dia tak tahu. Tapi dia nak cakap kawan dia, kau tengok rumah depan rumah aku ni. Kamu lihat rumah tu? Aku punya, ya. Dia berkata dulu dalamnya ada seorang pemuda dari kami yang baru jadi pengantin. Dia buka kisah rumah depan rumah dia. Ular ni dalam rumah dia ni. Dia cakap kat kawan dia, tengok depan rumah aku tu. Depan rumah aku tu ada satu rumah. Dulu rumah tu ada pengantin baru.
di kalangan orang kampung kami ni, macam tu. Okey. Lalu kami berangkat bersama Nabi SAW ke perang Khandaq. Lalu aku dan orang kampung dan budak yang baru kahwin ni, laki ni, kita pun pergi perang sama-sama. Nama perang tu Perang Khandaq. Okey. Waktu tu pemuda tersebut biasa meminta izin kepada Rasulullah SAW pada tengah hari untuk pulang menemui isterinya. Tapi budak muda ni, dia asyik minta izin kat Nabi nak balik tengah hari. Pengantin baru macam tu lah. Dia baru kahwin, pergi perang pun hati pun, Ustaz nak balik, Ustaz nak balik, Ustaz nak balik. Selalu dia minta permission lah. Lalu suatu hari dia minta izin kepada beliau, lantas beliau menjawab, ambil senjatamu sebab aku khawatir kamu dicelakakan oleh Bani Khuraizah. Pergi balik tak apa, tapi bawa senjata, takut karang Bani Khuraizah kacau kau. Ni yang nak balik jumpa bini ni, yang nak balik jumpa bini ni. Maka orang tu ambil senjatanya berupa tombak lebih kurang, kemudian balik. Ternyata isteri dia sedang berada di pintu rumah. Dia balik-balik, dia nampak bini dia luar rumah. Aladi datanglah cemburunya. Pasal dia pergi perang, aku bawa kahwin dengan kau, aku balik-balik kau dah kat luar rumah dah. Apa sebab kau boleh ada kat luar rumah ni? Patut kau duduk dalam rumah. Dia nak tombak bini dia. Dia punya marah tu. Bini dia sempat cakap, tempik, nanti dulu. Nanti dulu bang, oi. Apa hal pula? Cuba engkau tengok apa ada kat dalam yang buatkan aku tak boleh nak masuk rumah ni. Okey. Lalu dia masuklah dalam rumah. Ternyata ada seekor ular besar melengkor atas katil dia. Ular besar. Satu ekor ular. Tu pasal bini dia kat luar. Pasal ada ular kat dalam rumah. Macam tu. Lalu dia pun mengarahkan tombak dia ke arah ular tersebut. Ular itu pun pula menyerangnya. Dah bergelut pula. Tak diketahui secara pasti mana antara kedua yang terlebih dahulu tewas. Ularkah atau pemuda itu. Jadi masa dia duduk dalam bilik, dia dah berjaya tikam ular tu. Lepas tu dia bawa pergi keluar. Dia cacakkan tombak dia. Ular tu dah ada lah atas dia punya tombak tu. Sekali tak mati lagi ular tu, berwrestling lagi dengan dia kat luar pula. Sambung part 2 kat luar. Lalas tak tahu siapa mati dulu, dua-dua mati. Ular mati, dengan dia pun mati. Okey. Abu Sa'id kata apa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata apa? Lalu kami datang jumpa Nabi SAW dan menceritakan tentang kejadian itu. Kami berkata, berdoalah kepada Allah agar dia dihidupkan kembali. Kembali kepada kami. Lalu baginda sadar. Kawan-kawan Nabi ni tak tahulah, kadang-kadang duk minta benda pun satu macam juga. Dia minta Nabi, ya Allah doakanlah kat Tuhan dia bagi dia hidup balik, kesian dia. Macam itulah. Tapi dah mati nak buat macam mana? Dah mati tak boleh hidup balik. Lalu Nabi jawab apa? Mohonkanlah ampunan untuk teman kalian ini. Kau doakanlah Allah ampunkan dosa dia. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya di Madinah ini ada bangsa jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu di antara mereka, maka peringatkanlah mereka selama 3 hari. Jika dia muncul di hadapan kalian setelah itu, maka bunuhlah dia, kerana dia adalah syaitan. Nabi cakap, kat Madinah masa ni, jin-jin masuk Islam ramai. Mereka nak mengaji. Macam orang Islam lain juga. Lalu kadang-kadang dia orang duduk rumah korang. Jadi bila kau nampak satu macam binatang ular ni, kau peringatkanlah 3 kali. Ataupun 3 hari. Jenuh 3 hari tau. Jenuh 3 hari. Tapi Nabi riwayat dia 3 hari. Kalau dia degil juga, dia ada lagi tu ular. Baca bismillah bunuh lah macam tu. Itu yang orang tua-tua dulu cakap. Ular masuk bagi ingat 3 kali.
Dalam hadis ni 3 hari. Lalu ke tunggu 3 hari? Satu tak lalu, nombor 2 cerita ni kat Madinah bukan kat Selayang. Pasal Nabi cakap di Madinah ketika ini, bukan sampai 2040 nanti, masa tu, currently in that situation, for that moment. Dah bahasa Inggeris keluar dah. Sometimes people cannot understand the text. Tengok, baca balik. Sesungguhnya di Madinah ini, bangsa jin, di situasi itu, jin duk mengaji, mari ramai-ramai sini, macam tu. Jadi kalau ada kat Perak, Johor Bahru, Selayang, Gombak, dia bukan Madinah. Cukup ambil satu hadis lain, warning 3 kali cukup. Pasal ada riwayat lain, ingat 3 kali. Yang kat sini ingat 3 hari. Apa pun 3 kali itu memadai, insya-Allah. Macam mana nak peringat kalau nampak ular ni? Saya ajar step dulu. Pasal selain daripada ustaz, saya ni Angkatan Pertahanan Awam. Memang menghadap ular ni lah hari-hari kat wilayah, kat KL ni. Satu, ular dia memang banyak di KL. KL bandar ular. Kes tertinggi, boleh kata bukanlah paling tinggi, antara kes yang tinggi ialah kes ular. Hari-hari boleh katakan ada. Kadang-kadang saya masuk kerja 12 guni dah ada. Orang cakap KL mana ada ular. KL lah banyak ular. Pasal kat kampung dia banyak tempat dia nak lari. Pasal dekat dengan hutan. Nombor 2, orang kampung dah tak heran. Ular tu dah macam jiran sebelah. Dia nampak macam tu je, halau-halau gitu je, ataupun dia sendiri selesaikan. Jadi kat kampung ular bukan tak ada, tapi tu dah habitat dia. Tepi-tepi kampung dia lari-lari, dia selesailah masalah dia. Dekat bandar dia nak pergi mana? Jadi dia nak makan apa? Mulalah dia cari tikus, mulalah duduk dalam longkang, mulalah dia nak bantai kucing. Kadang-kadang telajak-telajak lalu kat longkang, lalu kat bawah-bawah tu, termasuk rumah orang macam tu. Banyaklah ular juga di Kuala Lumpur. Jadi bila ular tiba-tiba kita nampak ada kat rumah, apa nak buat dulu? Apa nak buat dulu? Cabut dulu. Pasal tuan-tuan dan puan-puan, kita semua bukan kenal semua spesies ular. Dia ada yang tak bisa jenis belik sawa, ada yang ular daun, ular sampah, ular apa macam-macam lah. Ada yang berbisa ada 2 jenis, ada yang patuk, ada yang sembuh. Dalam pada nak google kat internet, tahu-tahu kita lebuh nanti, baik kita lari dulu. Lari tapi jangan jauh sangat. Pasal nanti tak nampak ular tu pergi mana. Jadi lari, selamatkan diri pada jarak yang selamat. Mata salah seorang dalam rumah tu kena perhati kat mana ular tu ada. Jangan sampai tak tahu kat mana. Saya takutlah saya lari sampai pergi rumah mak mertua. Lepas tu biar ular tu dalam tu, mana nak cari? Kami ada masa yang singkat. Takkan nak panggil lori 10 tan pindah barang. Dah cari-cari tak jumpa, bye-bye lah jawabnya. Nanti puan telefon lah balik, bila dah jumpa balik, akan dah seram. Jadi inilah masalah manusia. Kadang-kadang bukan kena pakai kaki je lari, kena pakai otak juga. Benda ni kan berjalan-jalan. Jadi banyak kali ada juga kita pergi, mana dek ular tu? Entah, tadi dekat situ, tadi tu bila? Udah setengah jam. Dah sampai kampung sebelah kot. Kalau tunggu setengah jam, mana nak cari? Takkan kita nak renovation rumah tu? So kena ada orang yang lari, duduklah dalam mana-mana tempat selamat. Dia tak akan attack tuan-tuan, perempuan. Dia tak ada masa nak makan, kecil je dia. Dia pun takut dah masuk orang, dia nak keluar macam mana. Jadi janganlah kita takut sampai kita tak tahu dia di mana. Lepas tu, capailah apa benda-benda yang panjang supaya ada safety kita sikit. Kot-kot lah dia datang, bolehlah suruh-suruh benda tu. Dia ni tak nampak sangat ular. Mata dia bukan pakai sangat, dia pakai deria. Dia tengok benda gerak-gerak, dia akan layan benda tu je. Carilah kayu golf ke, kayu apa penyapu ke, pegang. Janganlah katuk dia, standby je.
Manalah tahu dia tiba-tiba datang kat kita, acah-acah kayu tu, dia akan pergi kat main-main kat tu je, dia tak datanglah kat kita. Okey. Itu, dan dapatkanlah bantuan, call lah 999, 911 dah tak ada, ni pakai 999. 999 akan pecah 5 agensi. Pertahanan Awam, Bomba, KKM, Polis dan Maritim. Tengok siapa sampai dulu. Rasa-rasanya antara kami dengan Bomba, mana yang terdekat. Dah, jangan pandai-pandai. Jadi mata tengok benda tu, duduk ke jarak selamat, pegang satu benda, kok apa-apa hal dia nak datang ke apa. Dah lah. Anak-anak kecil lain, kalau boleh nak lari, pergilah keluar ke tepi jauh-jauh sikit. Bila kita sampai, tunjuklah. Tadi sampai sekarang saya duduk tunggu dia dekat situ je. Akan selamat, akan senang cerita. Kalau ular tu ular sawah, anda tak perlulah risau sangat. Melainkan kalau dia dah belik kita, biar je dia melengkor ke apa, nyorok ke situ, dia tak berbisa sangat, panggillah bantuan. Buat macam tadi juga. Tapi kadang-kadang ular tedung dia boleh tiba-tiba muncul. Kita pun tak tahu, pergi buka apa ni, tahap apa benda, tak kita angkat-angkat kain, tahu-tahu dia dah tegak dah depan muka kita. Bila dia dah tegak, apa nak buat? Kita duduk tegak macam perbarisan, jangan bergerak langsung. Pasal dia tengah tunggu nak. Jadi duduk diam je, tak payah nak cakap apa, tolong, tak payah. Diam. Nanti dia tengok tak ada benda, dia turun, dia nak jalan balik, biar dia jalan pergi mana-mana. Dia takkan dia belit tuan-tuan ni, tak ada. Jadi duduk diam. Istighfar banyak-banyaklah dalam hati. Nak baca asyhadu, nak mengucap pun tak apa. Tapi jangan bergerak, pasal dia dah depan mata. You tak dan lari punya, dia laju. Kan kena lagi masalah. Duduk diam sampai dia turun, dia dah jalan, biar dia jalan. Dah dalam berapa kaki tu dia dah tak ada masalah lah, kita boleh lari lah. Kalau ular sawa, tuan-tuan diam, dia belit lah. Dia masuk kat kaki, dia naik kat badan nanti. Tapi kalau ular tedung, dia tak mau, dia nak patuk je. Okey. Kalau nak bunuh, tak tahulah, kita ada peluang, ada parang panjang ke apa, dah remind 3 kali, masa tu lah kita remind, sambil-sambil tunggu bantuan tu. Brother, ni rumah aku ni. Kalau kau jin, kau pergi keluar sekarang, kalau tak, aku bunuh kau ni. Ataupun ada orang nanti pakai siren datang. Tapi tak payah ceramah lama-lama, cakap dia, kau jin kau orang, kalau kau jin kau keluar sekarang. 3 kali juga lah, dia duduk situ lagi, dia binatang lah. Kebanyakan yang masuk, binatang. Kebanyakan yang masuk, binatang. Jadi janganlah jinkan sangat benda tu. Selalunya binatang, majoriti binatang biasa. Jadi tak apa. Dan kalau jin sekalipun, biarlah pihak berkuasa uruskan. Janganlah pergi tahan dia pula. Bang masuk dalam guni, tak cakap 3 kali lagi. Ambil aku letak dalam tudung saji kau, banyak pula cakap. Dia pun bukan bunuh, kita tak bunuh, kita lepaskan balik kat hutan. Tangkap dia, selesaikan daripada rumah perempuan, nanti kita bawa balik. Kumpul-kumpul longgok, nanti buang kat hutan balik. Pelepasan, bagi peliritan ke apa ke. Kalau buaya kita bagi peliritan. Baru ni kan tangkap buaya kat Gombak. Tu bagi peliritan. Kalau ular sawa ni kadang-kadang pergi jauh-jauh taman hutan, lepaskan habitat asal dia. Dah lah macam tu. Ke nak buat barbecue, tak boleh jual barang binatang macam tu. Baik. Jadi dia boleh bunuh orang dengan menjadi ular. Kadang-kadang dia boleh datang dalam bentuk penyakit, kuman, bakteria misalnya, racun, benda-benda makhluk yang tak nampak ni, tahu-tahu sakit, batuk lah, apalah, apa semua. Kok mana pun makanlah ubat. Kalau dia jadi kala jengking, kita hempuk dengan batu, matilah dia. Kalau dia jadi lipan, kita hempuk dengan kayu, matilah dia. Kalau dia jadi ular macam kawan tadi bergaduh tu, mati juga dia. Kalau dia jadi kuman, virus, makan ubat, mati juga dia. Inilah satu-satu sikap manusia
yang kalau dah sakit jin buat, tak nak makan ubat pula. Beliau nak bunuh dia macam mana? Kalau dia jadi kuman, kena makan ubat yang boleh bunuh kuman lah. Ustaz, ni bukan doktor punya sakit, ni saka. Takkan nak makan ubat. Biarlah saka ke apa pun duduk dalam bulan tu, biarlah dia kena telan ubat batuk tu. Kadang-kadang dia duduk tu pasal jin mengalir, syaitan bergerak dalam tubuh manusia melalui salur-salur darah. Habis nak masuk, nak cuci tu, kau kan kena makan vitamin ke apa? Makanlah. Kalau boleh terbunuhlah kuman tu, terbunuhlah sekali dia. Macam tu, bacalah bismillah makan ubat. Ini bila sakit di hantu je, tak nak makan ubat. Takut jarum, tak nak jumpa doktor. Macam tu lah. Tadi dia jadi ular, kawan tu pergi bunuh dia. Bukan jampi air, sembuh. Tahu? Dia jadi ular, kawan tu pergi bunuh. Bukan auzubillah minasyaitonir air penawar, spray. Kan macam tu. Kalau dia jadi apa pun bunuh lah. Tapi bunuhlah setelah di warning. Dan bunuhlah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah masyarakat. Bila nak membunuh binatang, tak nak baca bismillah langsung. Sedangkan tu makhluk Tuhan. Walaupun nak katuk lipas, pasal ada roh dia dekat situ, nyawa pun ada. Baca je lah bismillah, pep je tu. Jangan isap rokok baca bismillah. Isap rokok tak boleh baca bismillah, dosa. Tapi bunuh binatang tak apa, pasal tu makhluk Allah. Nak petik buah, baca bismillah, tak apalah. Nak pancing ikan, nak goreng ikan, nak bunuh semut, nak spray nyamuk, baca je bismillah. Satu, memang sunat umum. Nombor dua, kalau jin, kita tak dipersalahkan lah. Pasal siapa suruh kau jadi binatang ni? Pasal jin kadang-kadang dia boleh balas dendam. Mana kita tahu? Nanti tuan-tuan akan belajar dalam kitab ni, Panjang Umur Rezeki, pencolekan jin terhadap manusia. Dan pasal sebab apa, macam-macam. Jadi itu nanti kita akan bincang kemudian. Jadi nak bunuh binatang, selepas kita halau, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ketuklah kepala ular tu. Baik. Kedua, jin boleh membawa penyakit taun. Penyakit taun ni ada riwayat kata adalah pembawakan jin. Penyakit taun ni macam dah tak ada je. Dia macam mana sakit dia? Batuk, demam ke apa? Taun ni apa? Tak tahu, saya tak tahu sure. Malaria lain, taun ni. Dia macam perut sakit ke? Macam keracunan makanan? Buat ada kot? Cari perut taun perut lah, cik berit cik berit. Taun adalah semacam radang akibat tensi darah atau tersumbatnya darah ke anggota tubuh sehingga merosak fungsinya. Dalil bahawa taun tersebut sebagai akibat ditusuk jin dengan tombak dan semacamnya disebutkan secara sahih dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu, seperti hadis diriwayatkan oleh Ahmad dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu yang dia sandarkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Bermaksud umatku binasa kerana tusukan dan taun. Ada yang berkatanya, wahai Rasulullah, tusukan ini apa? Pertikaman lah, pergaduhan. Kami sudah ketahui, tapi apa taun tu? Beliau menjawab, tusukan dengan tombak dan semacamnya yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian dari kalangan jin. Masing-masingnya mendapatkan mati syahid. Kalau kita berperang, bergelut, kita terbunuh dengan senjata, membela agama, bangsa, harta dan sebagainya ni, yang patutnya kita akan syahid. Dan kawan-kawan tanya, taun apa kena mengena pula? Taun tu Nabi cakap ialah tusukan, tikaman daripada musuh kalian yang berbangsa jin. Kat sini nak cakap penyakit taun tu, ada riwayat Nabi kata apa, dia adalah tusukan, penyakit yang dibawa oleh jin. Mungkin jin jadi bakteria tu lah, lepas tu dia makanlah tali perut tu ke apa, macam tu lah. Dia mungkin menjadi kuman yang pembawa taun. Pasal dia boleh jadi apa saja dia nak jadi selain daripada Nabi SAW. Kalau dia nak jadi pokok rambutan pun boleh. Dia jadilah pokok rambutan.
Dia nak jadi biawak pun boleh. Dia nak jadi orang boleh. Dia nak jadi apa pun boleh kecuali Rasulullah. Dan dia nak jadi kuman taun pun boleh. Dan Nabi cakap taun tu biasanya memang jin yang punya pasal. Jadi nak ubat taun macam mana? Bacalah ruqyah syariah, ambillah air pun boleh, dan jangan lupa makan ubat doktor. Pasal kalau dia jadi kuman, kita kena bunuh dia. Kalau kita jadi, apa lagi cara nak bunuh dia melainkan makan ubat? Jadi inilah masalah dia. Bila orang dia sakit-sakit, tak mau makan ubat, nak air kelapa, air jampi, air kelapa, air yasin, air kelapa, air yasin. Minumlah yasin tu, tapi jangan tak makan ubat. Makanlah sekali. Pasal ubat ni siapa cipta? Allah lah yang cipta. Mana ada manusia boleh cipta tiba-tiba je jadi satu ubat, melainkan dia ambil bahan yang Tuhan cipta di bumi. Ubat bukankah datang daripada bahan yang Allah buat? Pokok, apa saja yang manusia ambil, campur-campur jadi ubat. Tak kisahlah ubat tradisional ataupun ubat moden, mesti ambil bahan yang Allah Ta'ala cipta. Bolehkah saya hari ini jadi saintis, saya cipta satu ubat tanpa ambil apa-apa? Menung je tengok. Tu jadi pil. Mana maunya? Mesti kena ambil bahan yang Allah Ta'ala buat. Sebab itu ubat juga berasal daripada Allah Ta'ala. Yang halal, makanlah, tak ada masalah. Orang dulu-dulu dia panggil ubat tradisional. Doktor dia buat kat kilang, dia panggil ubat moden. Bahan Allah Ta'ala punya juga. Pil dengan julap lebih kurang je rupanya. Kalau tuan-tuan nak pakai daun bambu, tenyih dekat badan budak yang kena campak, silakan. Tapi kalau ada calamine punya botol warna purple pink tu, tenyih pun boleh juga. Tak ada masalah. Semua bahan Allah Ta'ala cipta. Jadi dua-dua kena buat. Sakit ni boleh diruqyah, baca Quran. Dia panggil ruqyah ni jampi lah, tapi jampi tak syok lah, pasal jampi ni macam nampak sangat macam bomohnya. Dia ruqyah ni dia bacaan Quran dan doa-doa daripada sunnah Nabi macam tu. Dan boleh juga disusuli dengan ubat. Ubat kan. Taun. Ni Wan daripada Ceras ni. Macam mana boleh di sini Wan? Berkawan jauh ke bakal isteri nombor 2 ke apa? Jauh ni. Kena pecahkan rahsia ni. Saya mengajar tempat dia 4 kali sebulan. Ceras. Surau Cemara. Nampak dari sini. Dari Ahmad dan Al-Hakim, dia menilainya sahih dari riwayat Asim bin Al-Ahwal, dari Quraib bin Al-Haris, dari Abu Badrah bin Ka'in, saudara Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, dia menyandarkan kepada Nabi SAW, Allahumma ja'al fana'a ummati qatlan fi sabilika bitta'un wa ta'un. Ya Allah, jadikanlah kebinasaan umatku dengan cara terbunuh di jalanmu kerana tusukan dan ta'un. Jadikanlah syahid kepada mereka yang berperang di jalanmu, yang terbunuh, dan juga mereka yang kena sakit ta'un. Sebab itu orang yang mati sakit perut syahid juga. Tak kisahlah perut apa pun, fibroid ke apa ke, syahid. Syahid ni banyak. Syahid besar fisabilillah, terkorban nyawa. Syahid-syahid kecil ni mati lemas, syahid mati terbakar, syahid mati hempak benda, syahid mati jatuh tempat tinggi, syahid mati sakit perut, syahid mati duk mengajar belajar, syahid. Banyak syahid ni. Syahid yang kecil-kecil ni banyak. Baik. Ibnu Hajar berkata, argumen yang menguatkan bahawa ta'un diakibatkan oleh tusukan jin adalah terjadinya hal itu biasanya di musim paling stabil, di negeri yang hawanya paling sihat dan airnya paling baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata apa? Hujahnya logik juga jin yang buat, pasal kadang-kadang kena kat tempat yang tak ada kena-mengena dengan kotor pun. Cuaca baik, tanah baik, air baik, macam mana boleh kena ta'un ni macam tu kan? Jadi kita azan je lah. Azan tamu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Wala wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha InsyaAllah tersambung sikit. Rasa macam dah cerita je tahun ni dah. Ha? Ada ke? Ke tak pernah dengar ni? Saya pun rasa banyak tempat bawa benda ni. Tak apalah. Baik, tahun tadi Nabi doa minta siapa kena penyakit tahun juga syahid. Dan hadis Nabi SAW dari riwayat Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, maksud tidaklah muncul sama sekali perbuatan keji di tengah sekelompok orang, lalu mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan mewabak di tengah mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka yang telah tiada. Ni Nabi ni, dia cakap benda yang akan datang. Benda tu dah jadi pun. Apa dia? Tidaklah muncul sama sekali perbuatan keji di tengah sekelompok orang. Perbuatan keji pada masyarakat ini akan terkena. Kita masyarakat memang ada buat benda tak senonoh. Cuma mereka lakukan terang-terangan. Ni. Dan benda tu dah berlaku hari ni. Maksiat tak ada lagi disorok. Dulu jahat, sorok. Sekarang jahat bagi tengok, bagi iklan. Jadi bangga dengan jahat dan rasa tak salah dengan kejahatan. Jadi hari ini apabila kita panggil maksiat mula didedahkan dan benda tu dah berlaku sekarang, kata Nabi akan mewabaklah penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka yang telah tiada, dan muncul penyakit-penyakit
yang belum pernah ada pada dulu kala. Ada memang ni. Makin tahun makin banyak penyakit. Dan penyakit tu pun dulu tak ada. Dulu tak ada. Ni Nabi cakap. Bila maksiat dilakukan terang-terangan, maka penyakit pun akan berleluasa. Tuan-tuan tengok HIV dulu mana ada. Orang umur 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an baru dia nak keluar. Pasal apa? Hubungan sejenis dah banyak. Dadah dah tak boleh dikawal. Datang satu penyakit pelik. Lepas tu datanglah sesama babi, sesama nyamuk, burung lah, apalah. Sampai sekarang ni makin bertambah-tambah. Padahal manusia itu juga dia. Ini juga pokok dia, awan dia, langit dia, matahari dia, bumi dia. Apa pasal nak tambah-tambah penyakit ni? Pasal maksiat manusia. Apatah lagi dilakukan terang-terangan, maka mewabaklah penyakit taun dan penyakit yang belum pernah ditimpa sebelum ini. Jadi tak mustahil di tahun-tahun mendatang penyakit akan bertambah. Demam sahaja tuan-tuan, dulu-dulu 3 hari settle lah. Dulu kronik sikit namanya demam panas. Itu pun rendam sikit dengan apa-apa, okey, boleh cerita. Habis-habis teruk demam campak. Itu pun nampak berbintik-bintik, berbirat-birat. Chicken pox, small pox, apa pox pun tak tahulah. Popcorn yang tak ada orang panggil. Itu je lah demam. Sekarang kalau demam, mak bapak pun jadi runsing. Demam apa ni? Demam apa ni? Nak kata demam biasa, takut lebih 3 hari kena ambil darah. Nak kata demam campak pun bukan. Ada yang kena kencing tikus 3 hari, wa na'udzubillah, hilang dalam dunia ni. Ada yang kena satu penyakit tak elok-elok sampai kesudah, TB namanya. Ada satu sakit boleh kena baru, COVID pula. Ada yang virus, ada kuman ni, ada sesama ini, macam-macam berpuluh-puluh jenis demam kot baru ada. Sebab tu bau demam saja dah bertambah. Ini kan pula penyakit lain. Jadi salah satu akan merebak juga taun. Taun ni puan-puan Google lah balik apa simptomnya. Atas maksiat manusia, maka jin juga menumpang merosakkan manusia juga dengan penyakit taun. Wa na'udzubillah. Tapi sekarang ni tak dengar sangat lah tahun-tahun. Tapi takut benda lain lah. Pasal merebak pula penyakit lain. Al-Hakim meriwayatkan apabila zina telah bermaharajalela, maka bermaharajalela pula lah pembunuhan dan mewabaklah penyakit taun. Penyakit-penyakit macam ni berebak banyak. Mana lagi? Taun adalah sebab mati syahid bagi setiap Muslim. Siapa yang kena, jangan gundah gulana. Kerana penyakit kadang-kadang bukan menimpa, ditimpa, tertimpa pada pelaku dosa. Kadang-kadang kena kat orang biasa. Penyakit. Maka kalau kena kat orang biasa, dia penghapusan dosa. Lebih-lebih kali lagi kalau spesies taun ni, insya-Allah syahid. Kita minta yang kena-kena COVID, kawan-kawan kita dulu yang meninggal pun syahid insya-Allah. Saudara mara kita, kawan-kawan, jiran. Nak cakap benda tu tak wujud, jangan main-main tuan-tuan. Van jenazah saya pun pakai pinjam, tak cukup hospital. Takkan tanam saja-saja orang kot. Takkan saja-saja tanam. Pasal tanam bukan boleh buat main-main. Berlaku depan mata penanaman ni, pengkebumian kawan-kawan ni, bukan sikit. Nak kata tak wujud, tipulah. Dia memang ada. Tapi alhamdulillah lah dah terkawal. Dan adalah pula perlindungannya sikit. Adalah juga kesannya. Dah tak dengar lah pula orang ni kena tanam, esok orang ni kena tanam, lusa orang ni kena tanam. Kita pernah lalu fasa tu. Fasa yang kita dengar, ni meninggal, ni meninggal, ni meninggal ni. Dan itu bukan bohong. Sampai hati kita nak cakap bohong ke? Saja orang pergi tikam, dia pergi tanam. Tak, memang dia meninggal. Meninggal. Jadi benda tu wujud. Tapi kita minta, moga Allah Ta'ala letak dia orang ni syahid. Pasal deritanya sakit-sakit macam ni lah, termasuk sakit perut dan sebagainya. Habis taun, nanti kita akan masuk antara mereka ada yang merasuk ke dalam manusia, gangguan dari segi kerasukan. Histerianya, meroyannya, sampuknya,
ketegurnya, banyak betul gelaran ni. Rasuk je, rasuk je. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Nanti kita tengok. Dan adakah semuanya kena rasuk? Kadang-kadang kawan minta bayar hutang, dia gelisah-gelisah, dia pun macam kena rasuk juga. Itu je. Ataupun si suami bawa balik madu baru, bini pun boleh masuk hantu juga. Kita nak tengok dia masuk hantu, hantu betul-betul masuk ke dia jadi hantu. Dia banyak-banyak sakit ni. Sakit psikologi ni, saya kena awal-awal datang dulu pasal penyakit ni. Ada beratus. Kadang-kadang datang macam masuk hantu, kejap-kejap. Bukanlah. Boleh tahu jin macam mana, orang jadi jin macam mana, saja-saja buat jadi jin macam mana, tak nak pergi sekolah macam mana, macam-macam ada. Macam-macam. Putus dengan boyfriend, dia ada dia punya hantu dia. Tak dapat main game, ada hantu dia, macam-macam lah. Tapi semua kategori masuk hantu lah. Yang kita nak bincang rasuk yang betul-betul rasuk tu. Yang itu sangat kurang. Tak ada pasal dia nak masuk dalam badan orang. Bukan best sangat duduk badan orang ni. Kena tak mandi. Tak ada sebab musabab dia nak masuk. Melainkan ada kes-kes tertentu je. Tetapi yang banyak jadi tak betul ni bukan pasal rasuk. Dadah nombor satu. Mabuk nombor satu. Itu jalan pun dah macam kena rasuk dah. Silat-silat setan tengok aku setan ke dia setan. Orang kalah judi, pergi pukul bini, tu kena rasuk lah tu. Jin punya salah juga ke dia jadi jin? Habis duit gaji sehari, balik-balik rumah terajang anak. Balik anak tingkat 12. Contohlah. Dia kena rasuk. Siapa rasuk dia tu? Jadi semua orang cakap masuk hantu. Hantu juga kena. Semua dia dipersalahkan. Lagi-lagi makcik-makcik, bukan makcik dekat Selayang, makcik tempat lain. Sakit pinggang jin, sakit bahu jin, lutut sakit jin. Jin kat sebelah, kalau boleh ambil kayu golf, aku hempuk makcik ni betul-betul botol. Sikit-sikit aku, sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Udah ada gaut, pergi makan sotong memanglah sakit kaki. Aku juga salah. Lepas tu tak mau pergi klinik, ustaz, biar ayat Yasin, biar baca ayat, biar cuba tembak sikit, biar tiup sikit. Itu je lah kerja. Tiup jin, tiup jin, tiup jin. Lama-lama kena potong kaki. Kecil manis dah 28. Itu yang puncanya. Gatal-gatal. Gatal-gatal kecil manis pun boleh buat gatal-gatal tau. Habis gatal kaki. Tak elok-elok ustaz, tak elok-elok ustaz. Memanglah hantar pergi ambil darah. Tak cek kat makmal. Tak elok-elok kudin ni. Dah pergi klinik biasa. Klinik biasa mana ambil darah? Sapu krim dah. Krim pun beli kat farmasi. Takut jumpa doktor, takut kena cucuk. Jadi tak jumpa, tipulah kita. Ustaz dah ustaz, dah pergi macam-macam klinik, membohong. Kita pun buatlah air. So dia sapu. Lama-lama makin bengkak. Rupanya kecil manis dah out of order dah. Rupanya asid urik dah terlampau tinggi dah. Pergi cek doktor dulu. Lepas tu baru cari masalah jin ke tak jin. Jin tak ada sebab nak buat orang sakit kerana dia akan memberikan orang tu pahala. Rugi dia. Kalau orang tu sakit, orang tu dapat kafarah, penghapusan dosa dan pahala. Buat apa dia nak bagi orang pahala? Kalau orang tu mati, masuk syurga, silap-silap syahid. Takkan jin nak bagi orang syahid? Banyak lagi kerja lain. Dia nak kita syirik. Dia nak, bukan kita nak kita mati. Kalau dia nak kita mati, semua orang bangun tidur dia dah tekap dengan bantal dah. Tak payah susah-susah nak duduk dalam badan orang. Balik kang, dia duduk atas bonet kereta, pom langgar tiang, mati seorang-seorang. Kalau dia nak membunuh manusia, dia boleh buat banyak cara. Tetapi dia tak nak bunuh manusia. Dia nak manusia masuk neraka. Jadi dia nak menghasut supaya manusia jumpa bomoh. Itu je. Kalau tuan-tuan tahan sakit tu, lama-lama dia lari. Pasal apa? Habis sedut pahala. Bos dia lepuk kepala dia. Bodoh kau ni. Kau duduk kat makcik ni buat apa? Yalah bos, bagi dia sakit lah. Dia sakit, dia pergi taubat, dia pergi baca Quran. Engkau gila ke? Kalau dia mati masuk syurga macam mana? Habislah kita seorang. Dah tu saya nak buat apa?
kau bagi dia sihat balik, kau kacau dia dari sudut harta. Apa yang dia lemah lain, kekayaan, kebendaan. Jangan kacau sakit. Kacau sakit dah tak lut. Orang tua ni dia mengaji banyak kat sini. Dia selalu datang surau Firdaus, dia mengaji tauhid. Dia tak maunya pergi jumpa bomoh. Kau duduk kat dia, buat apa hari-hari dapat pahala? Bodoh kau ni. Dia hambatlah jin tu. Jin tu tiba-tiba makcik tu jadi sihat. Bila sihat tak datang masjid dah. Mula belanja boros, mula berjalan ke sana sini. Itulah punca dosa. Jadi dia tak bagi sakit, dia bagi leka. Jin kafir dia bukan nak kita mati. Buat apa? Dia nak kita sesat. Dia nak kita syirik. Jadi dia duk bagi kita sakit, dia nak tengok kita pergi jumpa siapa. Jumpa Allah ke jumpa bomoh? Sekarang ni bomoh pakai songkok tau. Dan bomoh orang panggil ustaz. Aku pun tak tahu mana datang ustaz. Pergi minta toleh ada ke tak? Semua orang panggil ustaz. Ustaz tolong ustaz. Ustaz tu pun tenung nasib orang, pegang orang, macam-macam lah. Pasal tuan-tuan dan puan-puan tak tahu mana bomoh, mana perawat Islam. Perawat Islam ni dia tak ada buka kaunternya sangat. Jadi jaga-jagalah dunia hari ni. Kalau sakit apa-apa, jumpa doktor manusia dulu. Tak baik, bawa pergi jumpa doktor jin. Jadi dua-dua kena buat. Ini asyik-asyik hantu, asyik-asyik hantu, asyik-asyik hantu. Lama-lama sakit. Ada pula yang tak percaya hantu langsung, pun masalah juga. Orang moden sangat ni pula, dia tak percaya langsung ke pembabitan jin ni pun masalah pula. Jadi kita orang Islam pertengahan. Antara jin kita percaya dan perubatan moden pun kita percaya. Jadi kita tak mau jadi orang yang percaya hantu 24 jam. Ada yang tak percaya hantu 24 jam. Kita duduk tengah-tengah pasal kisahnya ada. Cuma kita holistik. Macam ni pun berubat, macam ni berubat. Ngam-ngam lagi 2 minit pukul 9. Tutuplah buku. Nanti ingat kita masuk bab mereka mengganggu anak Adam dengan kerasukan. Wallahu ta'ala subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.